Seorang wanita berdepan detik cemas apabila bonet keretanya dipanjat oleh seorang lelaki dari benua Afrika yang tidak dikenalinya di Bulatan Pandan, Kuala Lumpur. Aksi suspek dirakam oleh mangsa yang berada di dalam kenderaan sebelum diselamatkan oleh seorang pengguna jalan raya yang lain sekitar jam 6.45 petang. Video berdurasi 1 minit 17-an itu tular di media sosial termasuk Facebook sehingga mencecah lebih 200,000 jumlah tontonan dan menjengah ke ruangan komen. Rata-rata netizen khususnya wanita meluahkan kebimbangan mereka sekiranya berdepan dengan situasi yang sama. Kalau kena dekat I, first thing memang I akan panik lah. Sebab kalau I seorang-seorang lagi, I tak tahu nak buat apa kan. So, I akan macam terdiam sekejap, lepas tu akan panik. So, first kali memang I kalau bawa kereta pun semua memang akan lock kereta. Sebab kalau jadi macam ni, kita jangan keluar. Sebab kita tak tahu dia macam gila ke mabuk ke apa semua kan. Nanti dia akan harm kita. So, jangan keluar. And sebenarnya kalau as perempuan pun, to be safe kena ada dashcam dalam kereta. Sebab phone tu sebenarnya you kalau jadi macam tu you terus kena call polis apa semua, tapi dia record dulu apa semua sebab tak ada dashcam kan. Yeah. Things like this usually I see outside world, but when I see in Malaysia it's really crazy. Like it's really crazy. So because I don't really see things like this dekat sini, selalunya dekat luar je. But when I see things dekat Malaysia macam ni, it's really crazy. For me it's like out of my mind. That's all. I akan tolong perempuan tu and just call for help or maybe call the police to see what's wrong with that guy, apa yang dia nak, kenapa dia buat macam tu. Sebab atas kita perempuan dan perempuan tu pun seorang kan. So yeah, I'll just call help and just help that girl as well. Walaupun insiden itu berlaku pada minggu lalu, mangsa berusia 29 tahun itu mengakui masih trauma dengan kejadian tersebut. Mangsa tampil berkongsi detik cemas yang dilaluinya bersama tim 999. Sebenarnya waktu tu saya baru je balik daripada kerja and then on the way nak jumpa klien lagi, dan masa tu saya memang tak biasa dengan kawasan tu. Jadi saya menggunakan Waze, sebab itulah kereta saya perlahan dan saya lebih berhati-hati sambil tengok Waze, dan sebab itulah saya rasa orang tu sempat tahan kereta saya. Sempat tahan dan menghalanglah laluan saya tu. Saya terpaksa berhenti. And then dia dakwa saya ni dah langgar dia. Dia kata, you hit me, dia kata. Saya tak langgar dia masa tu. Jadi saya just hon lah. Dia tak puas hati, saya mengundur. Dia mengundur tu, dia kejar kereta saya dan dia panjat atas kereta saya. Waktu tu saya dah panik. Saya rasa macam kot lah dia rosakkan kereta saya ke apa ke. So saya fikir macam kereta saya tak ada dashcam, jadi saya keluarkan kamera phone saya untuk rakam masa kejadian. Saya cuba dapatkan perhatian orang dengan horn, tak berhenti dan menjerit untuk dapatkan pertolongan orang di sekeliling saya. Daripada saya horn sekuat hati saya tu, lama-lama tu saya dapat perhatian daripada pekerja di bangunan berdekatan. Saya sangat lega, sangat bersyukur dia tolong saya. Dia yang ada, dia je yang tolong masa tu dengan cuma berbasikal, dan saya rasa macam begitu tinggi risiko yang dia ambil. Dia cuma berbasikal masa tu. Nak lari ke apa yang terjadi seterusnya tu, saya pun rasa kesian. Apa jadi dekat dia? Saya terfikir-fikir tau. Lepas saya pergi tu, saya terfikir-fikir apa yang terjadi dekat dia. Kalau dia menonton sekarang ni, katakan apa yang awak nak sampaikan dekat lelaki yang membantu awak tu? Ya, saya sangatlah, saya nak ucapkan sangat terima kasih. Bukan saya je, mak ayah saya sentiasa sebut pasal lelaki India tu, dan rasa bersyukur saya selamat nak jumpa dengan lelaki India tersebut. Dan tapi saya berterima kasihlah dengan dia, dan saya tak dapat apa-apa pun info pasal lelaki tersebut. Dia di mana, kat mana, media sosial pun tak ada. Kejadian yang menimpa mangsa itu turut mendapat perhatian Peguam Nur Zabita Muhammad Nur yang pernah mengendalikan kes yang sama. Menurutnya, jenayah ini boleh diklasifikasikan sebagai kemalangan terancang atau staged accident. Dalam kes-kes begini, kadang-kadang stage accident ni kita lihat kenapa dia adakan. Satu, yang pertama, banyak kes-kes yang mana mereka hendak meragut mangsa.
Contohnya apabila mereka pura-pura jatuh, bila mangsa turun cuba membantulah. Tapi yang paling dibimbangkan sekiranya berlaku jenayah seksual. Rata-rata kebanyakan mangsa yang biasa mengalami keadaan begini adalah wanita lah. Kita tahu bahawa kejadian kemalangan ni boleh dituntut di mahkamah. Tetapi saya nak ingatkan kepada penonton bahawa dia bukan sekadar kita berhenti di pinggir jalan lepas tu kita bayar. Dia perlu melalui proses. Perlu ada laporan polis, perlu ada medical report dan seterusnya, perlu ada tuntutan di mahkamah. Sesuatu perbuatan yang jenayah itu tidak boleh dibalas dengan jenayah. Perlu faham ya. Kalau melihat pada video ini, saya sangat memuji kepada tindakan wanita tadi. Kerana ada keadaan yang mana orang boleh jadi panik. Apa yang mereka lakukan, mereka mungkin boleh reverse ke belakang, kemudian mereka rem dan langgar. Okay, dalam keadaan ni akan menyebabkan kemudaratan yang lebih. Ataupun ada juga keadaan yang mana kita lihat apabila satu situasi asalnya orang yang dalam video tadi adalah mangsa, tiba-tiba jadi pemangsa apabila dia naik marah dan melakukan jenayah kepada situasi tadilah. Jadi saya memuji situasi tadi tu, ianya adalah satu langkah yang bijak, yang mana dia tidak turun daripada kereta, dia minta bantuan. Dan langkah yang seterusnya adalah dia boleh buat laporan polis berkaitan dengan insiden tadi. Laporan polis telah dibuat di Balai Polis Kota Damansara dan kes diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi untuk siasatan lanjut. Suspek berjaya dijejaki dan disahkan mengalami penyakit mental.